Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidana Suhabi Drosli, nombor metrik 051091 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 6. InsyaAllah saya akan membentangkan mengenai konsep golongan yang wajib dikafirkan bagi mata pelajaran dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah. Jadi sekadar pengetahuan, ini adalah bab terakhir daripada kitab, iaitu mengenai konsep golongan yang wajib dikafirkan berdasarkan sumber syarak yang telah dinyatakan di dalam sama ada hadis, Al-Quran ataupun ijma'. Okey, terdapat 6 peringkat kesemuanya. Peringkat pertama adalah Yahudi, Nasrani, Majusi dan penyembah berhala. Jadi Yahudi seperti yang kita lah, Yahudi, Nasrani, Kristian, Majusi, penyembah api dan juga penyembah berhala. Bagi golongan ini, mereka perlu dikafirkan kerana telah termaktub dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diijma'kan oleh ulama' dan telah disebut bahawa mereka ini untuk kita kafirkan. Okey, seterusnya adalah peringkat kedua iaitu Barahimah dan juga Ad-Dahriyah. Okey, Barahimah adalah mereka yang menafikan konsep kenabian seperti Hindu dan Buddha, manakala Dahriyah adalah mereka yang menafikan konsep ketuhanan seperti ateis. Jadi, asas syarat bagi mereka ini adalah dikiaskan daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' kerana tidak dinyatakan secara spesifik bahawa ia ini adalah golongan Barahimah dan juga Dahriyah, tapi disebabkan sifat mereka itu ianya dikiaskan dengan Barahimah dan juga Dahriyah. Jadi sebab pengkafiran bagi golongan ini adalah lebih kuat daripada pengkafiran peringkat pertama. Hal ini di antara Dahriyah dan juga Barahimah, kita perlu lebih mengkafirkan Dahriyah berbanding Barahimah kerana Dahriyah ini mereka menafikan konsep ketuhanan, sedangkan Barahimah hanya menafikan konsep kenabian. Okey, setiap orang yang mempunyai sifat seperti Barahimah dan juga Dahriyah ini akan dikiaskan dengan peringkat kedua ini. Tak kisah apa pun namanya, tapi jika mereka mempunyai sikap yang sama, iaitu menafikan konsep kenabian ataupun menafikan konsep ketuhanan, mereka akan dikategorikan sebagai peringkat kedua. Seterusnya, peringkat ketiga iaitu ahli falsafah. Ianya termasuk sama ada ahli falsafah Islam maupun Barat jika mereka mempunyai iktikad yang sama. Jadi apakah iktikadnya? Mereka ini mempercayai konsep kenabian dan ketuhanan, tetapi mereka beriktikad dengan perkara yang bercanggah dengan syarak. Okey, dapat 3 iktikad itu. Yang pertama adalah mereka mengingkari hari kebangkitan dengan jasad kerana menurut mereka ketika hari kebangkitan nanti yang akan mengalami adalah roh kita semata-mata ataupun spiritual semata-mata, bukanlah jasad. Dan ianya bertentanganlah dengan apa yang telah dinyatakan di dalam nas. Yang kedua adalah mereka meyakini Allah tidak tahu perincian ciptaannya, sedangkan Allah itu maha mengetahui akan setiap apa, sama ada yang umum ataupun terperinci, sama ada yang sebesar ataupun sekecil-kecil perkara. Okey, yang ketiga adalah mereka mempercayai alam bersifat qadim. Jadi hal ini bercanggahlah dengan si konsep ilah madlul ataupun sebab musabab kerana Allah adalah bersifat qadim, manakala alam adalah bersifat baharu. Tapi mereka menyatakan alam dan juga Allah adalah bersifat qadim. Kedua-duanya sama. Okey, seterusnya, mereka menyatakan kenyataan para nabi sebagai penipuan untuk menjaga kemaslahatan semata-mata. Contohnya seperti mereka beriktikad, mereka mengingkari hari kebangkitan dengan jasad. Mereka mengatakan bahawa nabi menyatakan hal yang demikian kerana hanya untuk menjaga kemaslahatan umat semata-mata. Padahal tidak, memang sebenar-benarnya ianya memang hari kebangkitan itu adalah dengan jasad, bukan sekadar dengan ruh. Okey, peringkat yang seterusnya iaitu peringkat keempat adalah Mu'tazilah, Musyabbihah dan semua golongan kecuali ahli falsafah. Okey, antara golongan-golongan selain daripada kedua yang tadi adalah Qadariyah, Mujassimah, Batinah, Syiah dan sebagainya. Jadi, mereka ini asas syarat mengapa kita perlu mengkafirkan mereka? Kerana mereka ni mentakwilkan sesuatu yang mendustakan Rasul. Walaupun mereka tidak mendustakan Nabi dan Allah, tapi perkara mereka, pentakwilan mereka itu je lah menunjukkan pendustaan mereka terhadap Rasul. Jadi mereka membenarkan konsep kenabian serta konsep ketuhanan, namun pentakwilan mereka itu adalah mengikut pandangan mereka tersendiri dan ijtihad yang mereka lakukan itu adalah salah. Tapi dalam mengkafirkan golongan ini, kita perlu berhati-hati kerana mereka jelas beribadat kepada Allah. Misalnya mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka
sembahyang dan sebagainya seperti apa yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi sukar untuk kita mengkafirkan mereka. Tapi apabila jika kita ingin mengkafirkan mereka, kita perlu lihat sama ada dalil yang mereka gunakan untuk mentakwil itu sama ada dalil yang qat'i, dalil yang digunakan itu adalah dalil yang qat'i ataupun dalil yang zanni. Jika dalil yang qat'i maka jelas kita perlu mengkafirkan mereka, tapi jika sebaliknya maka kita perlu teliti dengan lebih terperinci. Okey, seterusnya peringkat yang kelima adalah golongan yang tidak mendustai Nabi dan Allah secara jelas, tetapi mereka mengingkari salah satu usul syariat. Okey, dia apa yang membezakan peringkat kelima dan peringkat keenam ni? Kalau peringkat peringkat kelima dan peringkat keempat ni, kalau peringkat keempat tadi kita dapat lihat bahawa hanya orang-orang yang berilmu saja yang boleh tahu apa yang dikatakan ataupun apa ditakwilkan oleh golongan sebelum ini adalah salah. Tapi bagi golongan peringkat kelima ini memang jelas kerana apa yang diingkari oleh mereka itu adalah sumber yang mutawatir dan juga yang diketahui umum. Misalnya seperti solat fardu, puasa ataupun kedudukan Kaabah. Dan contohnya seperti memang sudah jelas kedudukan Kaabah tu berada di Mekah. Tapi mereka ini meragui, betul ke kan Mekah tu berada, Kaabah tu berada di Mekah, betul ke? Jadi perkara-perkara yang telah diketahui umum ini diingkari oleh mereka. Namun perkara mutawatir yang bukan asas agama adalah dikecualikan. Misalnya seperti mengenai peperangan yang Nabi sertai ataupun mengenai perkahwinan-perkahwinan Nabi. Jadi jika mereka menafikan mengenai hal itu, ianya sekadar sebagai seorang jahil ataupun fasik saja. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Okey. Tapi hal ini dikecualikan pula bagi orang-orang yang baru masuk Islam kerana mereka baru mengetahui mengenai Islam. Jadi jika mereka mengingkari perkara-perkara yang sudah umum ataupun daripada sumber yang mutawatir, tidak hairanlah. Cumanya dalam tempoh yang tertentu, pemerintah perlu memberi pengetahuan kepada mereka supaya mereka mengetahui apa yang sepatutnya mereka ketahui. Okey, dan yang terakhir adalah peringkat yang keenam. Peringkat yang keenam ini adalah sebaliknya daripada peringkat kelima tadi, tapi mereka mengingkari perkara yang sabit melalui ijma'. Macam tadi mereka mengingkari sesuatu yang telah jelas dari sisi syarak, tapi ini sesuatu yang telah jelas dari sisi ijma'. Okey, mengapa? Kerana mereka ini tidak mendustai perkara asas agama, tapi mereka mengingkari perkara yang telah sabit dengan ijma'. Contohnya seperti An-Nazam. Menurut An-Nazam, hujah ijma' bukan hujah yang diyakini. Walhal, ulama' telah bersepakat bahawa ijma' ini adalah hujah yang diyakini dan kita boleh jadikan hujah. Dan seterusnya, walaupun telah disabitkan diyakini berdasarkan ijma', mereka ni ataupun An-Nazam misalnya berpendapat bahawa ianya masih boleh ditakwilkan lagi. Jadi disebabkan itulah kita perlu mengkafirkan mereka. Jadi inilah 6 peringkat ataupun golongan yang dinyatakan yang kita perlu mengkafirkan mereka menurut syarak, bukan menurut akal semata-mata. Jadi diberi peringatan juga di dalam video tersebut supaya kita berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang itu kerana dinyatakan bahawa tersalah menganggap 1000 orang kafir itu Islam lebih baik daripada tersalah menganggap seorang Islam itu sebagai kafir. Nak kata betapa bahayanya dia punya implikasi kerana ianya akan memberi impak kepada 3 perkara iaitu kepada nyawa mereka, kepada harta mereka dan juga kepada nyawa, harta dan nyawa, harta dan saya ingat yang lagi satu tu. Sebab ada 3 perkara lah. Jadi kita perlu berhati-hatilah sebagai orang Islam. Okay, cukup sekadar itu. Sekian, terima kasih.